Kerajaan dan negara perlu mengambil peluang dari momentum pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan untuk meneruskan fokus memastikan kemampanan ekonomi yang akan mengurangkan risiko Malaysia kepada cabaran ekonomi di masa hadapan. Mencari solusi depani cabaran ekonomi. Ini yang akan kami fokuskan dalam Bis Malaysia petang ini. Teruskan bersama saya, Faiz Syairah Nizam untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia Selasa 11 Julai 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM juga di TV1. Selain itu anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC melancarkan penerbitan Horizon, naskah yang mengetengahkan perkembangan sektor ekonomi digital negara. Edisi sulung tersebut dilancarkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Selain merakam peristiwa penting, penerbitannya bakal dijadikan naskah rujukan khusus kepada bakal pelabur yang berminat meneruk ke peluang ekonomi digital di Malaysia. Bertemakan perspektif ekonomi digital Malaysia, buku tersebut antaranya menampilkan analisis, pandangan dan perkongsian berkaitan sektor ekonomi digital. Baik, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan oleh PMB Investment. Pengurusan hutang. Okey, bagaimana kita nak urus hutang dengan baik? Contohnya, saya ambil contoh sebagai contoh kad kredit. Kalau kita buka credit card statement, yang akan tertera dekat situ adalah minimum payment. Kita ni iman tak berapa kuat sangat. Last sekali cenderung untuk bayar ikut minimum payment. Kalaulah 5,000 penggunaan kita dan kita bayar ikut apa yang bank tentukan, RM500, kita memerlukan 5 tahun sekurang-kurangnya untuk melangsaikan hutang 5,000 itu. Jadi ini membimbangkan sebab ramai orang mungkin tak tahu tentang ilmu ni, menyebabkan dia bayar as apa yang dicadangkan oleh pihak bank. Dan sebenarnya ada juga strategi-strategi, contohnya bagaimana untuk kita mencapai bebas hutang dengan lebih pantas. Kita sebenarnya boleh bayar ekstra ke atas pinjaman-pinjaman kita. Teruskan masuk ke dalam akaun pembiayaan. Bukannya letak kat dalam akaun biasa dan bank akan ambil SI, standing instruction, cukup-cukup untuk installment. Ini akan membuatkan pinjaman kita langsai lambat mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam kontrak bank. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini.
Malaysia merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK suku pertama 2023 sebanyak 5.6% disokong oleh permintaan domestik, pertumbuhan kukuh pasaran buruh dan peningkatan berterusan gaji yang menyokong perbelanjaan penggunaan. Namun ada beberapa cabaran domestik dan global yang masih perlu pertimbangan dan solusi yang proaktif. Mencari solusi depani cabaran ekonomi, bersama saya di studio Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid, Timbalan Dekan Akademik Hamad bin Khalifa, University of Qatar. Assalamualaikum Prof, selamat datang. Waalaikumsalam, Saria, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih menerima undangan kami. Satu waktu yang saya kira 30 minit yang saya akan cuba penuhi dengan apa-apa soalan berkaitan ekonomi dan juga bagaimana perubahan yang boleh dibawakan untuk tahun-tahun akan datang. Pada awal, di peringkat dasar, kalau rakyat lihat cabaran ekonomi ini, ia berkait rapat dengan pengurusan ekonomi dari segi bagaimana limitasi Malaysia sebagai negara membangun atau mungkin Malaysia sebagai negara kecil dalam global. Tapi kalau ikut kepada realiti, apa isu dan cabaran sebenar yang dihadapi negara? Kalau saya nak rumuskan cabaran tu mungkin terlampau banyak. Tapi in the nutshell, yang pendeknya, I think perubahan struktur ekonomi kita. I think kalau kita lihat perkembangan ekonomi kita masih lagi bergantung pada komoditi dan juga pelaburan asing. So, ekonomi kita ni terlampau banyak bergantung kepada perubahan ekonomi global. Okay? So, transition ekonomi ataupun struktur ekonomi kepada negara maju merupakan, saya rasa, cabaran yang paling utama. Dua contoh. Yang pertama, rasionalisasi subsidi. Merupakan satu isu yang agak sensitif tapi harus dilakukan supaya kita boleh menjimatkan wang daripada pembelanjaan subsidi yang terlampau banyak tapi digunakan untuk membangunkan infrastruktur dari segi infrastruktur jalan, sekolah, hospital yang memerlukan belanja yang banyak, tapi juga infrastruktur digital yang diperlukan untuk embrace new economy lah kita katakan. Yang kedua, hasil kerajaan. So kalau kita lihat hasil kerajaan kita masih lagi setiap tahun kita register defisit GDP. So ini menyebabkan hutang kita makin tahun makin banyak. So apa yang berlaku ialah sebanyak besar perbelanjaan kerajaan digunakan untuk membayar kadar faedah dan juga disebabkan aging society ataupun society yang bertambah matang, pekerja yang bertambah matang, banyak wang juga digunakan untuk perbelanjaan pencen. So kalau kita lihat, banyak dana kerajaan digunakan untuk urusan operasi tapi dana untuk pembangunan agak limited atau agak terhad. Ini menyebabkan dari segi kompetitif negara kita, dari segi mata negara-negara jiran kita, agak terkebelakang. Kalau nak bagi contoh, kita masih lagi transition daripada 4G kepada 5G. Contohlah. Dan juga banyak negara-negara jiran kita dah adalah pun konsep 5G. Mungkin benda ni nampak tak berapa dari segi pengguna kan, apalah beza sangat 4G kepada 5G. Tapi dari segi bisnes, dari segi data processing, dari segi teknologi yang untuk dijadikan untuk data center dan sebagainya, and then AI, one of the biggest disruption yang akan berlaku dalam masa 5-10 tahun, memerlukan infrastruktur communication ini supaya kita boleh berdaya saing bukan saja dengan negara serantau tapi juga dari segi global. So I think transition to ekonomi yang lebih mampan dan lebih moden dan juga lebih berdaya saing bagi saya merupakan cabaran utama, tapi kita nak address isu-isu struktur ni, I think memerlukan strong political will ataupun komitmen kerajaan dari segi kerajaan dan juga support daripada private sector dan juga rakyat yang lebih, I would say, sabar dan juga tolerate untuk perubahan struktur ni berlaku. Sebab kalau kita tak sabar, apa yang akan berlaku ialah polisi-polisi akan lebih kepada short term rather than jangka masa panjang. Ya, betul. Kalau kita fikirkan perubahan ini, kalau tadi Prof jelaskan struktur atau transisi yang lebih cepat untuk Malaysia kejar ke arah perubahan dari segi perubahan teknologi, digital dan sebagainya. Kalau kita nak lihat bagaimana mungkin cabaran ini mengubah struktur pentadbiran pengurusan ekonomi yang lebih baik, adakah prestasi pengurusan ekonomi Malaysia kini dalam prestasi atau satu program atau satu jangka waktu pekerja yang lebih progresif kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum COVID-19? I think kalau kita tengok dari segi faktanya, contohnya dari segi data yang kita lihat,
ekonomi kita bertambah maju. Pertumbuhan dari segi macam Syahira cakap tadi awal rancangan 5 hingga 6%. So ini adalah satu pertumbuhan yang saya kata agak progresif post COVID. Tapi kita kena lihat adalah pertumbuhan ni banyak dijana oleh ekonomi-ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang kita selalu committed. Contohnya oil and gas, harga komoditi, kita pun masih lagi recovery dari segi pelancongan dan sebagainya. Tapi apa yang kita mahu lihat ialah value creation ataupun pertambahan nilai ekonomi kita harus dijana oleh sektor-sektor yang berdaya lebih tinggi. Contohnya dari segi sustainability, kelestarian, digitalization ataupun AI dan sebagainya. So benda-benda ni akan dijana oleh syarikat-syarikat ataupun startup ataupun modal-modal insan yang mempunyai kemahiran tinggi. So nak bagi contohlah, kalau kita lihat pasaran saham kita, dah lama dah dia 1,400, 1,500, pernah kita sampai 1,800. So pasaran saham ni selalunya kayu ukur kepada nilai tambah yang kita create dalam ekonomi. Okay, mungkin dalam short term mungkin adalah perubahan volatility tapi in the long term dia mengukur kita punya value ataupun saham-saham company yang kita ada. So kalau kita lihat pasaran saham kita ni, kita nampak macam value creation tu adalah satu yang agak sukar dekat Malaysia. So kenapa benda tu agak sukar? Benda tu agak sukar ialah sebab kita selalu delay perubahan struktur tersebut, sebab perubahan struktur ni dia memerlukan satu komitmen yang terlampau tinggi dari semua pihak. Dan benda tu nak tak nak kita kena buat. Sebab kalau kita tak buat sekarang, 10 tahun yang akan datang, kita masih akan lagi diskusi benda transition ni. Yeah. Okay? So dalam masa 2-3 tahun ni, especially kalau boleh after PRN, kalau katakanlah kita ada continuity dari segi kerajaan, so some of the policies seperti gaji progresif, targeted subsidi, polisi-polisi yang kita boleh digunakan ataupun juga membesarkan lagi pertambahan hasil kerajaan contohnya. Polisi ini walaupun kurang populis, so bagi saya ia harus dilakukan ataupun mesti dilakukan supaya kita boleh embrace nilai-nilai ekonomi supaya kita boleh move on. So mungkin kesusahan tu memang agak perit dalam jangka masa yang pendek, tetapi hasilnya kita akan nikmati in jangka masa panjang. Satu contoh before we move to the question, soalan yang berikutnya adalah tahun 80-an kita banyak go through krisis 86, 87 kalau kita ingat lagi lah. Tapi kita menjalankan dasar perindustrian, dasar perswastaan dan sebagainya. So banyak perubahan struktur berlaku dalam 80-an. So bila kita enjoy benda tu, bila 90-an tu we become the Asia Tiger. Okay? So dan ini adalah peluang untuk kita melakukan perubahan struktur tersebut supaya kita boleh move on for the next 10 years. Okey, kalau kita nak berbicara mengenai bagaimana pembangunan ekonomi itu tertumpu kepada perubahan dari segi bagaimana Malaysia membuka pintu-pintu pelaburan. Untuk tahun ini saja pintu pelaburan, kalau kita lihat ia satu keputusan yang baik untuk tahun ini dari segi bagaimana kita membangun pasca COVID-19. Kalau kita nak lihat pelaburan itu besar, bagaimana pula dengan sumber yang kita ada dari segi sumber pakar, sumber tenaga kerja yang ada, bagaimana kesediaan Malaysia dan apa mungkin solusi yang boleh kita dapatkan? I think rakyat Malaysia ni kita selalu tak appreciate kelebihan yang kita ada. Yeah. Okay, sebab kalau kita travel selalu dan kita rasa that sebenarnya orang Malaysia ni human capital ataupun modal insan dia cukup, kita boleh generally kita boleh cakap 2 bahasa, some of them boleh cakap 3 bahasa, and then dari segi kelulusan universitinya dah almost 30% ataupun 40% belajar tu. So isu modal insan ni kita adalah satu strength yang kita ada berbanding dengan negara jiran. Tapi isu utama sekarang ialah sama ada skill yang diperlukan untuk new economy, especially ekonomi yang berdasarkan kepada AI, machine learning dan sebagainya. Ada tak skill tu kita dah sediakan? Sebab pelaburan asing pada hari sekarang ni, diorang bukan tengok saja kepada kestabilan ekonomi, dia tidak hanya tengok kepada cost of living ataupun infrastruktur. Sebab dulu mungkin Malaysia boleh provide benda ni semua berbanding dengan negara jiran. Tapi sekarang
negara-negara jiran kita pun bertambah maju. Mungkin kualiti kehidupan di Malaysia, mungkin dah sama Kuala Lumpur, mungkin dah sama dengan kualiti kehidupan di Jakarta ataupun di Bangkok ataupun di Hanoi dan sebagainya. So apa sebenarnya value proposition yang tambahan yang kita nak bagi? So modal insan kita bukan saja perlu berdaya saing, perlu multilingual, boleh berbahasa dan juga lebih progresif. Progresif ni maksudnya bukan kerja lebih masa saja, tapi progresif dari segi mana kita embrace new technology. Ya. Okay, so itu antara saya rasa perubahan struktur ataupun anjakan paradigma dari segi penyediaan modal insan kita untuk, I would say, embracing ekonomi barulah ataupun the concept of new economy. Satu konsep yang saya suka bila bersama dengan Prof, kita boleh melompat dari satu topik ke topik yang lain. Kali ini saya nak buka berkaitan dengan pengukuhan ringgit Malaysia. Kalau kita lihat kepada perjalanan pengukuhan ringgit Malaysia bagi tahun ini, kita melihat, rakyat melihat cabaran bagaimana Malaysia mengukuhkan ringgit Malaysia sendiri. Adakah cabaran ini dihadapi hanya negara Malaysia atau apa sebenarnya berlaku kitarannya secara global? Isu currency ni ataupun mata wang ni bukan saja Malaysia, atau sebab negara-negara membangun ataupun dalam konsep emerging market ni kebanyakannya lebih kepada follow US dollar. So macam saya pernah cakap dalam satu sesi, cara yang paling mudah untuk kita mengukuhkan kita punya ringgit adalah dengan menaikkan kadar OPR. Itu solution yang paling mudah. Okay, kita follow je. US naik 1%, kita pun follow. Tapi macam masalah kita yang utama ialah kadar hutang pengguna teramatlah tinggi. Ya. Okey. Dengan gaji kita yang agak limited, kebanyakan pendapatan digunakan untuk membayar rumah dan juga membayar kereta. So bila kenaikan OPR yang berterusan, dua perkara akan berlaku. Satu, dia akan membebankan pengguna, dan kedua, kebanyakan permintaan-permintaan sebelum ni akan berkurang sebab wang itu telah digunakan untuk membayar kadar inter. So keadaan sekarang ni agak limited untuk flexibility untuk BNM ataupun kerajaan untuk mengukuhkan ringgit agak limited. Tetapi apa yang kita boleh lakukan, saya bagi satu contoh. Turki contohnya, disebabkan dia punya sektor pelancongan dia teramat bagus, dia boleh generate pendapatan sebanyak almost 50 billion US dollar dari segi mata wang asing, dari segi pelancongan. Fokus kepada satu. So bila kita punya pelancongan ni cukup hebat, kita boleh juga generate banyak mata wang asing, dan mata wang asing tu boleh digunakan untuk membiayai import kita. Itu contoh yang paling mudah. Kedua, masalah food security. Sebab kita import banyak, dan kenapa orang selalu komplain pasal mata wang ni, sebab paling mudah bila kita import banyak, harga barang pun akan naik, dia pun akan menggugat lah. Sebelum ni beras 10 kilo macam ni, sekarang dah macam ni. So of course rakyat akan complain a lot. So agrotech memang benda ni orang dah lama dah cakap macam mana nak achieve food security dan sebagainya. Of course orang boleh kata cara yang paling mudah kita kurangkan makan, tapi itu bukan solusi yang senang kan. Kita nak kata rakyat kena kurang makan, tapi pada masa yang sama kita kena juga mempagaikan hasil kita dari segi agrotech. So kita kena achieve short term, tapi long term macam kita dah bincang tadi, perubahan struktur mesti berlaku. Itu saya punya point lah, mesti berlaku. We have no choice, kita tak ada pilihan yang lain. Baik, separuh masa pertama yang saya kira satu perbincangan yang dapat kita rangkumkan bagaimana cabaran ekonomi, bagaimana realitinya yang dihadapi negara, dan kita dapat sentuh sedikit berkaitan dengan prestasi ringgit. Selepas ini kita akan kembali dalam Bis Malaysia untuk kita sentuh pula bagaimana dengan kos sara hidup di negara kita. Kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Bagi mencontohi kejayaan GLC, antaranya Khazanah DKWSP, KWSP akan melabur dengan syarikat pemula tempatan yang inovatif dan berpertumbuhan tinggi dengan nilai pelaburan 1.5 bilion ringgit. Agensi kerajaan terus meningkatkan ruang modal serta menarik minat bakat tempatan dalam sektor berinovasi tinggi.
Mencari solusi depani cabaran ekonomi. Hari ini kita membuka ruang bersama Prof. Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid untuk kita memahami apa realiti yang dihadapi negara dan bagaimana solusi jangka pendek dan juga jangka panjang kalau dapat dijelaskan dengan waktu-waktu yang ada. Ketika ini saya membuka ruang dari segi bagaimana kita menambah baik kos sara hidup negara. Apabila berbicara mengenai kos sara hidup, banyak pertikaian dan perdebatan berkaitan dengan tangga gaji, berkaitan dengan harga barangan. Satu perkara yang saya lihat masih belum ada penyelesaian yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Tapi dari pandangan Prof, kalau kita lihat bagaimana kita boleh menambah baik kos sara hidup dengan menyentuh dua perkara ini secara proaktif. Okey, soalan yang menarik dan juga soalan yang agak sensitif lah dari segi orang kata kalau kita bayar gaji lebih, productivity akan jadi lebih bagus dan juga company akan syarikat-syarikat akan bertambah baik dan juga sama juga dengan kerajaan. Ada satu lagi school of thought ataupun pandangan lain kata kalau gaji naik nanti cost of production akan jadi lebih baik dan barang-barang kita susah nak jual barang-barang kita di pasaran antarabangsa sebab barang kita akan lebih mahal banding dengan negara-negara jiran. Kalau saya dapat tambah, ini juga berkaitan dengan subsidi. Dengan subsidi. So macam saya cakapkan tadi, salah satu isu struktur ekonomi Malaysia ialah daripada dulu kita believe that kalau kita subsidize barang, minyak, makanan dan sebagainya, kita boleh keep the gaji itu lebih rendah dan menyebabkan produk-produk kita lebih kompetitif. Yeah. Ini model ekonomi lama kita. Yang berasaskan kepada FDI, berasaskan kepada stabilan ekonomi saja, berasaskan kepada kompetitif modal insan. Tapi kalau kita nak move forward, macam PM selalu kata, ekonomi yang berinovasi, kita nak programmer, kita nak coder, kita nak orang yang pandai embrace AI, kita nak buat data center dan sebagainya. Ini semua bakat-bakat yang dicari bukan saja di Malaysia, tapi kita kena ingat, globally, people are actually looking for bakat-bakat tersebut. So nak tak nak, kita kena embrace konsep gaji progresif. So dari segi itu saya rasa dah ada dah pun polisi kerajaan yang intervention untuk satu gaji minimum dan dua gaji progresif. So dua benda harus berlaku. Gaji progresif tu harus orang kata parallel ataupun selari dengan inovasi dan juga produktiviti. So kita tak boleh just naikkan gaji, pada masa yang sama produktiviti dan inovasi tak naik. So gaji yang lebih bagus, yang lebih kompetitif bukan saja di swasta tapi juga di kerajaan harus melahirkan sumber pekerja yang lebih produktif. Sekarang ni produktif saja tak cukup. Orang kata lebih berinovasi. Sebab setiap 20 tahun akan berlaku satu benda yang perlukan satu anjakan. Contohnya 20 tahun yang lepas ataupun 30 tahun lepas, internet. Okey. So internet mengubah banyak cara hidup kita. So sekarang ni AI akan mengubah, artificial intelligence akan mengubah cara kita buat dan sebagainya. So benda-benda ni akan create a lot of value. So negara yang pandai harness ataupun gunakan teknologi ni akan create nilai tambah dan negara yang tidak menggunakan peluang ni masihlah akan bergantung kepada ekonomi lama. So kita tak ada pilihan, saya dah cakap banyak kali dah, kita tak ada pilihan untuk lihat balik struktur gaji supaya modal insan kita lebih kompetitif, boleh hidup selesa, boleh menikmati kehidupan selari dengan negara maju, Korea dan Jepun dan sebagainya, tapi mereka harus lebih kompetitif and produktif. 2013, tahun akhir sebelum skim gaji penjawat awam itu dilihat semula, dan beberapa hari lalu kita melihat bagaimana kerajaan melihat skim gaji penjawat awam ini perlu dikaji semula. Tahun ini tahun 2023, hampir 10 tahun sebelum, kalau kita kira 5 tahun sekali ia perlu dikaji semula, tapi ia cukup lewat. Kalau lihat kepada waktu atau mungkin kita nak kembalikan momentum gaji yang setaraf, yang setimpal dengan penjawat awam ketika ini, bagaimana cara yang lebih progresif mengikut pada waktu dan solusinya bagaimana? Macam Syahira cakap, biasanya orang akan semak gaji setiap 5 tahun. So sekarang kita dah 10 tahun. And then banyak benda yang berlaku lately. Satunya kadar inflasi yang tinggi, kos import yang tinggi. So kita tak nak modal kerja insan kita dibayar gaji
lebih less kompetitif. So ini akan menyebabkan satu, banyak lagi rakyat Malaysia yang akan mencari pekerjaan di luar negara. Ya. Seperti bakat-bakat yang berdaya saing tinggi. So bagi saya ni high time kerajaan kena revisit ataupun basically benda ni dah lama dah, cuma benda ni harus dipercepatkan lah. Bukan sebab isu-isu politik, tapi isu ni amat penting supaya kita boleh continue compete dengan negara-negara serantau. Ya, untuk kita melihat bagaimana isu gaji itu bukan satu perdebatan bagi Malaysia sahaja. Secara global, isu gaji itu adalah satu benda yang sensitif. Satu perkara yang saya kira satu waktu kita ada beberapa minit sebelum kita mengakhiri perbicaraan ini. Satu berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12. Rancangan ini memberi peluang untuk Malaysia mengkaji semula bagaimana pelaburan atau mungkin rancangan-rancangan yang memberi kualiti dan kemampanan kepada negara dari jangka waktu yang panjang, dan kita mengurangkan kos dan juga risiko atau mungkin pembaziran. Lihat kepada RMK 12, kajian separuh penggal, apa poin atau mungkin rancangan-rancangan mungkin pelan-pelan yang perlu dikaji semula? I think dua benda. Satu, kita harus mempercepatkan. So banyak polisi-polisi baru, intervention yang dah banyak didiskus di peringkat antarabangsa. Contohnya universal basic income, making sure that keseluruhan rakyat terjaga, moving towards welfare ekonomi baru. So kita harus percepatkan, sebab setakat we talk about kelestarian, digitalization, apa benda ni semua, ini semua isu-isu yang saya rasa bukan benda yang something yang kita boleh lambatkan. Kita harus percepatkan, kita kena. Dan semua ni bergantung kepada satu perkara saja, tadbir urus yang baik, mengurangkan ketirisan, improve kita punya efisiensi, rakyat embrace the spirit of Malaysia. Kita fokus pada pembangunan, sebab pembangunan ni adalah satu bahasa ataupun satu language yang semua orang faham. Kehidupan bertambah baik. So kita kena go beyond, put us above, di atas segala perdebatan politik, dan juga fokus. Fokus ni untuk apa? Untuk kita. Sebab kalau kita tidak membangun, kita tak boleh nak compete. Bila kita tak kompetitif, orang akan pergi ke tempat lain. So kita harus kompetitif, bukan saja untuk menangani masalah yang ada sekarang, untuk menghasilkan banyak lagi pelaburan asing, tapi Malaysia juga satu hari nanti harus menjadi pengeksport teknologi, dan kita juga harus melahirkan syarikat-syarikat gergasi supaya kita juga akan bawa teknologi kita kepada negara-negara lain. So kita kena move ekonomi menerima kepada ekonomi memberi. So itu bagi saya antara perubahan mindset, minda yang harus kita fikirkanlah. Satu, pengurusan sumber yang perlu lebih proaktif agar pengurusan sumber itu lebih berkualiti, bukan waktu untuk kita meliti bagaimana sumber itu diuruskan dan akhirnya pembaziran berlaku. Terima kasih kita ucapkan Prof untuk waktu yang ada. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid, Timbalan Dekan Akademik Hamad bin Khalifa, University of Qatar Foundation. Untuk itu, BIS Malaysia edisi 10 Julai 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, pastikan sahih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.